dengan Tresha, dia cikgu tak buat Google Meet. Habis? Dia Buat bagi macam mana? video. Rekod? Bagi video kat YouTube, bagi latihan. Oh, habis maksudnya cikgu awak tak boleh nak suruh awak buat latihan lah depan dia orang. Maksudnya awak buat latihan bersama-sama dengan cikgu tu tak adalah maksudnya. Tak ada. Oh. Bagi saya matematik kena latihan tau. Kalau saya lah, kalau macam sejarah is okay lagi kan, ada nota. Just saya bagi fahamkan. Okay lagi awak highlight mana isi penting. Tapi kalau matematik bagi saya Google Meet ni memang nak kena guna whiteboard. Whiteboard. Whiteboard apa? FI kan? Kita panggil whiteboard FI. Okay, so tanpa membuang masa, saya pun baru rekod ni. Dah tekan rekod dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Harap semua sihat. Okay, so yang mana Muslim kita mulakan umur kita Al-Fatihah. Okay, so hari ini kita mulakan dengan bab 5 iaitu topik pembentukan Malaysia. Okay, sebelum ni kita dah belajar apa? Iaitu topik-topik berkenaan dengan mana barang tu jatuh. Okay, kalau bab 1 kita imbas kembali lah. Bab 1 kita dah belajar tentang topik kedaulatan negara iaitu kita belajar tentang apa maksud kedaulatan, ciri-ciri negara berdaulat, apa semualah kepentingan menjaga negara berdaulat, langkah mempertahankan kedaulatan. Okey, senang kata bab 1 berkenaan dengan kedaulatan negara. Okey, yang bab kedua kita belajar tentang topik perlembagaan persekutuan. Okey, perlembagaan persekutuan ni antara perkara asas korang kena faham. Okey, sebelum korang nak belajar sejarah, mesti tahulah maksud perlembagaan persekutuan, kepentingannya, latar belakangnya, sejarah penggubalannya, ciri utamanya dan beberapa pindaan yang pernah berlaku dalam perlembagaan negara kita iaitu pada tahun 63 dan 65. Dan bab 3 pula kita belajar tentang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kenapa bab 3 itu penting juga? Kerana negara kita semestinya mengamalkan pemerintahan bercorak raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So, antara isi kandungan yang awak belajar dalam topik itu ialah awak kena fahamlah tentang latar belakang sistem beraja dan demokrasi berparlimen, institusi majlis raja-raja yang di-Pertuan Agong, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa serta keunikan amalan demokrasi. Okey, bab 4 pula awak dah belajar sistem persekutuan. Okey. Bab 4 awak telah belajar tentang sistem persekutuan. Okey, iaitu awak belajar tentang apa itu latar belakang sistem persekutuan negara kita, kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri. Lepas tu awak belajar juga tentang fungsi-fungsi kerajaan tempatan dan juga awak belajar kerjasama kerjasama yang melibatkan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, juga faktor-faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Antaranya apa? Ingat lagi tak faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan? Ada dua kan? Iaitu antaranya keluhuran perlembagaan dan yang kedua penyelarasan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, so kita masuk bab 5 iaitu pembentukan Malaysia. Okey, penting tajuk pembentukan Malaysia. Okey, kerana negara kita ataupun persekutuan kita dikenali sebagai Malaysia. Alright, sedikit info berkenaan dengan Malaysia iaitu pada 31 Ogos 1957, kita semua tahulah tarikh ni kan. Jangan cakap korang tak tahu. Okey, negara kita telah merdeka. Tetapi masa itu negara kita masih lagi dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Kita masih belum disebut Malaysia lah. Okey, kerana mengambil kira nama perjanjian pada tahun 48 iaitu perjanjian tersebut ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan sebenarnya tambah kat sini dan perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni sebenarnya ada dua ada dua, iaitu tahun 48 dan tahun 1957. Okey, akhirnya pada 16 September 1963, ini tarikh keramat, barulah negara kita dikenali sebagai Malaysia. Okey, negara kita barulah dinamakan Malaysia kerana negara kita masa tu bertambah, beberapa wilayah kita ambil. Okey, bukan saja terdiri pada Persekutuan Tanah Melayu, bahkan kita terdiri juga daripada Sarawak, Sabah dan Singapura. Kita nak membawa masuk orang kata wilayah Brunei juga, negeri Brunei pun kita nak bawa masuk, tetapi atas sebab-sebab tertentu, okey, Brunei tak dapat dibawa masuklah ke dalam persekutuan negara kita. Kita tak dapat masuk sebab dia menentang keras Brunei, sehingga kan mereka melancarkan beberapa pemberontakan iaitu terutamanya di negeri Sarawak lah. Sarawak dengan Brunei kan dekat-dekat kan. Okey. Okey. Seterusnya, akan tetapi walaupun dikatakan Malaysia itu antaranya terdiri daripada Singapura, akan tetapi Singapura bertindak keluar daripada Malaysia. Okey, dan membentuk sebuah negara yang bebas. Maksud negara bebas tu negara sendirilah. Dia membentuk negara yang sendiri, negara yang merdeka sendiri, iaitu namanya Republik Singapura pada 9 Ogos 1945. Okey, yang meletakkan orang kata Perdana Menteri pertama Singapura ketika itu bernama Lee Kuan Yew, LKY. Okey, Lee Kuan Yew. Okey, memimpin parti PAP, People Action Party. Okey. Okey, kemudian idea pembentukan Malaysia ini, idea nak membentuk rancangan membentuk Malaysia ni sebenarnya pelbagai reaksi lah. Okey, sama ada menyokong dan menentang. Nanti kita akan lihatlah. Okey, siapakah pihak yang menyokong pembentukan Malaysia dan siapakah pihak-pihak yang menentang pembentukan Malaysia. Okey. Seterusnya, konsep gagasan Malaysia. Okey, 5.1 topik konsep gagasan Malaysia. Okey. Pembentukan Malaysia sebenarnya terjadi hasil kerjasama pemimpin. Ini faktor-faktor lah bagaimana pembentukan Malaysia boleh berlaku. Okey, kerana faktornya ialah hasil kerjasama pemimpin daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura. Ini jangan lupa ni, bersama-sama dengan kerajaan British. Okey. Pembentukan Malaysia terjadi hasil kerjasama pemimpin negara kita yang daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan juga kerajaan British. Mereka bekerjasama, berbincang bersama-sama bagaimana hasrat untuk membentuk Malaysia itu tercapai. Okey. Dan kerjasama tersebut akhirnya mewujudkan sebuah perlembagaan baharu. Okey, kerjasama antara mereka ni semua yang atas ni, okey, wujudlah sebuah perlembagaan baharu iaitu dinamakan Perlembagaan Persekutuan Malaysia tahun 1963. Okey, sebelum tu boleh tak saya nak tanya korang. Okey, sebelum negara kita memakai Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963, kita pakai perlembagaan apa? Siapa tahu perlembagaan sebelum Perlembagaan Malaysia 63? Ada nak respon? Diorang saja kan? Tak kisahlah siapa-siapa, Iman ke Trisha? Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ya, betul, tahniah. Okey, namanya ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, kalau saya tanya sebelumnya lagi, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kalau sebelumnya lagi, perlembagaan apa pula? Okey, disebut Perjanjian Kesatuan Malaya ataupun Perjanjian Malayan Union 1946. Okey, itulah.
Tapi yang sampai sekarang kita guna perlembagaan adalah Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Sampai sekarang lah kita pakai lagi Perlembagaan Persekutuan Malaysia lah. Tetapi mungkin ada beberapa pindaan lah Mungkin biasalah tu perubahan-perubahan daripada semasa ke semasa tu memang sentiasa ada lah Okay. Seterusnya. Okay, ni idea gagasan Malaysia ni. Okay, idea gagasan Malaysia antara yang pertama. Okay, bagaimanakah gagasan Malaysia, idea gagasan Malaysia yang pertama ni? Okay, sebenarnya mereka banyak mencadangkan bahawa supaya mewujudkan gabungan bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Ini merupakan idea gagasan Malaysia yang pertama. Yang besar kemungkinan yang ini merupakan idea pegawai kanan British. Okay, nanti kita akan tengoklah lebih jelas siapa yang berpandangan supaya untuk nak gabungkan bekas tanah jajahan British, okay, di Asia Tenggara. Kalau tengok kat muka surat 2 nota kan, nanti awak akan jumpa nama dia Sir Malcolm Macdonald lah. Dia sendiri dia nak mencadangkan bahawa perlunya pembentukan negara yang besar bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okey, idea gagasan Malaysia kedua. Okey, idea gagasan Malaysia yang kedua ialah ingin membentuk Melayu Raya. Melayu Raya ni apa? Melayu besar. Raya ni maksudnya besar lah. Greater. Greater. Sangat besar lah greater. Okey. Pembentukan Melayu Raya daripada tanah jajahan British, Belanda. Bukan British saja yang atas British saja kan. Yang ni siap Belanda dan Amerika Syarikat. Namun idea ini gagal. Okey, awak tahu tak? Jajahan Belanda dan jajahan Amerika ni negara apa sebenarnya? Indonesia. Indonesia? Okey, Indonesia Belanda. Kalau Amerika, Amerika jajah mana? Kalau Asia Tenggara? Siapa tahu? Jajahan Amerika di Asia Tenggara. Tahu tak? Alamak, tak ada peta. Ini peta lain. Iaitu Filipina. Tahu negara Filipina? Filipin? Okey, dekat-dekat dengan negara Sabah. Negeri Sabah. Okey. So, kebanyakan golongan-golongan yang nak membentuk Melayu Raya ni, kalau awak nak tahu, kebanyakannya daripada golongan-golongan nasionalis Melayu yang dikatakan bersifat radikal lah oleh British. Okey. So, tapi gagal. Okey, seterusnya idea gagasan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman sebenarnya dia nak mencadangkan bahawa pembentukan Malaysia itu mereka mahukan gabungan daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei. Okey, itu hasrat Tunku Abdul Rahman. Alright, nak membentuk sebuah negara besar hasil gabungan terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura sini, Sarawak dan Sabah dan juga Brunei. Kat mana Brunei? Brunei kat tengah ni Brunei kat tengah-tengah ni lah. Okey. Tak boleh conteng nak conteng kat mana? Okey. Sebab ini bukan apa? Sebab ni Word kan. Start and format. Apa ni? Saya pun tak berapa pasti. Ini bukan untuk pen punya kan. Saya pun tak tahu nak conteng-conteng kat sini macam mana. Okey, seterusnya. Okey, 5.2. Ini topik penting lah yang korang kena hadam lah betul-betul. Okey, sebab ada nama dan idea-idea diorang. Okay, kita nak tengok idea pandangan seseorang itu apa idea dia. Dia nak membentuk Malaysia tu macam mana? Terdiri daripada wilayah apa? Negeri apa? Okey, so kat sini saya pecahkan kepada dua. Okey, kalau awak tengok kat buku teks pun memang terbahagi kepada dua lah. Okey, topik 5.2 kan, muka surat 91. Okey, kalau muka surat 91, idea pegawai British. Muka surat 92, idea penduduk tempatan. Okey, kalau kat nota saya buat macam ni lah. Bagi dua jadi nampak. Okey, idea pegawai British ada 4 orang. Okey, ada 4 orang. Lord Brassey, Sir Malcolm Macdonald, Sir Gerard Templar,
dan Sir Geoffroy Tory. Okey, boleh ingatlah nama? Boleh ingat tak nama dia? Iman, Tresha boleh ingat nama dia? Yang last tu susah sikit. Samalah saya sebab nama ni pun baru keluar. Kat buku teks lama tak ada tau. Buku teks lama tak ada. Geoffroy Tory ni tak ada. Yang nama untuk KSSM punya terbitan baru keluar nama dia. Sebelum ni saya cuma kenal Lord Brassey, Sir Malcolm MacDonald, Sir Gerard Templar. Sir Gerard Templar tu nama dia famous ketika peristiwa dia menentang komunis lah. Okay, sebab tu nama dia famous kat situ. Okay, tapi dalam idea pembentukan Malaysia, Sir Gerard Templar pun ada mengemukakan ideanya sendiri. Okay, kenapa dia kata pembentukan Malaysia itu penting atas keselamatan lah. Okay, so kita tengok pandangan mereka satu-satulah. Okay, daripada idea pegawai British, orang yang pertama dikatakan yang cuba mengemukakan idea pembentukan Malaysia ialah namanya Lord Brassey tahun 1887. Okay, 1887, ketika itu negara kita tidak lagi dikenali Persekutuan Tanah Melayu. Masa tu negara kita belum ada orang kata istilah persekutuan. Okey, sebab yang ada negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah. Okey, Sarawak Sabah ni kawasan Borneo lah. Okey, Lord Brassey cuba nak mencadangkan bahawa pembentukan Malaysia itu merupakan gabungan daripada negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah. Awak jangan guna istilah Persekutuan Tanah Melayu kat sini. Tiba-tiba awak dalam exam awak tulis Lord Brassey mencadangkan pembentukan Malaysia itu menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Jadi akan salah fakta lah. Okay, sebab ketika itu tahun 1887, okay, negara kita masih lagi belum dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu hanya dikenali pada selepas tahun 1948. Okay, kan? Tahu kan? 1948 barulah negara kita dikenali sebagai persekutuan. Baru ingat perkataan persekutuan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab masuk persekutuan tu gabungan. Gabungan semua negeri-negeri yang ada kat Tanah Melayu. Okey, 1887 pentadbirannya orang kata terpisah lah. Okey. Negeri-negeri Melayu ni pula ada dua tau sebenarnya nanti pecahan dia. Nanti dia ada dua pecahan lagi. Okey. Pada tahun 1896 kan ada negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu kan. Dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itu negeri-negeri Melayu lah. Negeri Selat ni negeri yang tak beraja. Okey, kemudian apa pandangan Lord Brassey lagi terhadap idea pembentukan Malaysia? Dia menganggap penggabungan ini boleh meningkatkan ekonomi. Orang British memang suka ekonomi. Duit, di mana kau duit? Okay. Memang nak duit je lah diorang. Nak kekayaan. Okay. Sebab dia percaya kalau dapat membentuk wilayah yang besar, negeri yang besar, negara yang besar, kerajaan yang besar, ianya dapat meningkatkan ekonomi, seterusnya dapat membentuk tanah jajahan yang besar. So kat sini ada 2 poin lah Lord Brassey cakap. Lord Brassey cakap ada 2 poin lah. Okey, apa tujuan sebenar mereka nak gabungkan negeri Melayu, negeri Selat, Sarawak dan Sabah. Tujuannya untuk tingkatkan ekonomi dan ingin membentuk tanah jajahan yang besar. Alright. Next, Lord Brassey. Okey, boleh? Senang Ini kalau kelas bersemuka dah suruh hafal lah semua ni. Kan? Ni dah soal macam mana? Orang tengok je lah nota kan? Okey. Individu yang kedua daripada pegawai British. Okey, daripada pegawai British iaitu nama dia Sir Malcolm MacDonald. Okey, tahun 1951. Okey, kalau kita tengok kat sini 1951, dia sudah melepasi orang kata zaman Persekutuan Tanah Melayu lah, 48 kan, 51 kan. Dah lepas tahun 48. So, apa pandangan Sir Malcolm MacDonald pada ketika setelah tamat Perang Dunia Kedua? Okey, setelah tamat Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua tamat tahun bila? 1945. Ya, 1945.
Umairah ada ke? Umairah dah masuk belum? Tak ada. Hilang dah? Umairah ni. Pening saya. Okey, seterusnya abang dia A tau, SPM. Saya risau pula Umairah ni tak dapat A pula. Saya tak naklah compare, nanti dia marah pula. Cikgu suka nak membanding-bandingkan. Saya risau kan cakap macam tu kan. Sebab tu saya tak suka nak membanding-bandingkan. Dia tu kat merajuk cikgu. Kat merajuk Aduh, saya tahu. Aduh. Tapi nak cakap macam mana kan? Sentap Okay, so seterusnya. Setelah tamat Perang Dunia Kedua, Sir Malcolm McDonald, beliau mencadangkan bahawa pembentukan Malaysia itu perlulah gabungan daripada tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okay, seperti idea gagasan Malaysia yang pertama lah. Idea gagasan yang pertama, okay, Sir Malcolm McDonald dia mencadangkan lah penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okay, tanah jajahan British di Asia Tenggara ni semua kita tahulah, tanah Melayu keseluruhannya, tanah Melayu secara keseluruhannya itu semua jajahan British. Singapura merupakan jajahan British. Brunei merupakan jajahan British. Sarawak dan Sabah juga merupakan jajahan British. Tapi kalau nak betul-betul Asia Tenggara, awak jangan lupa satu negara lagi satu, Burma. Tahu tak negara Burma? Ataupun Myanmar. Pernah dengar tak negara tu? Tahu. Tahu itu pun juga merupakan negara jajahan British. So, cuba bayangkan kalau idea Malcolm McDonald itu, dia nak gabungkan negara-negara tersebut tu, tanah jajahan British tu merupakan hasil daripada tanah jajahan British di Asia Tenggara. So, sangat besar lah negara tersebut. Kalau kita gabung sekali dengan Myanmar sana, Burma tu jauh tu. Cikgu. Ya. Kalau idea gagasan yang kedua tu lagi besar agaknya. Idea gagasan yang kedua? Yang kedua tu. Yang gabung tanah jajahan Belanda, Amerika Syarikat tu. Ya, itu lagi besar lah. Itu lagi besar lah. Idea gagasan Malaysia yang kedua tu lagi besar lah. Sebab dia bukan saja merangkumi tanah jajahan British, juga merangkumi tanah jajahan Belanda dan Amerika Syarikat. Itu termasuk negara Filipina dan Indonesia. Sangat besar tu negara tu. Okay. Besar. Silap-silap penduduk, jumlah penduduk tu akan mengatasi penduduk negara India. Kemungkinan lah. Nak sama dengan penduduk negara India ataupun China kan. Ramai Tapi negara-negara besar ni dia ada kelebihan dan kekurangan juga sebenarnya. Okay. Dari segi agihan ekonomi tu sangat sukar lah nak buat. Okay. Tapi dari segi kekuatan politik, ya, kekuatan ketenteraan memang dapatlah kalau negara besar ni biasanya. Okay. Kalau kita kata ketenteraan terkuat di Asia Tenggara memang nombor satu negara Indonesia kan. Kalau awak tengok ranking lah, mana-mana pun awak tengok ranking kat mana-mana, kat YouTube ke awak dapatkan mana-mana ranking ketenteraan negara Asia Tenggara yang terkuat memang Indonesia nombor satu. Okay, negara kita tak silap saya nombor 4 macam tu. Nombor 2 Thailand atau Vietnam macam tu lah. Kita yang keempat. Okay, seterusnya. Okay, Sir Malcolm McDonald juga gabungan-gabungan tanah jajahan British Asia Tenggara ini dapat membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Sebenarnya dia sambung je ayat ni. Boleh je sambung ayat ni. Cadangan untuk gabungkan tanah jajahan British dan Asia Tenggara ini dapat membentuk satu entiti politik dan ekonomi untuk British lah sebenarnya. Untuk British sebenarnya. Untuk kepentingan diorang sebenarnya. Diorang nak gabungkan semua tanah jajahan mereka tu untuk membentuk sebuah negara besar sebenarnya untuk kepentingan mereka. Okey, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyesuaikannya dengan rancangan dekolonisasi British. Okey. Okey. So awak boleh tengok bawah. Okey, apa maksud dekolonisasi British? Ini. Okey, awak boleh baca tak? Okey, cuba baca. Fahamkan betul-betul. Okey. Korang dah print kan nota? Apa itu dekolonisasi? Okey, maksud dekolonisasi ialah
merupakan proses ke arah membentuk kerajaan sendiri. Okay, ingat ayat ni betul-betul. Ini ayat yang saya ambil daripada buku teks awak lah. Buku teks tingkatan 5. Tetapi yang bawah-bawah ni untuk awak memahami lebih mendalam lah maksud dekolonisasi. Okay, ni. Tapi kalau jawapan yang tepat dalam buku teks awak ambil yang inilah. Maksud dekolonisasi bermaksud sebuah proses ke arah membentuk kerajaan sendiri. Bermaksud British perlu segera memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan mereka. Perlu berikan kemerdekaan kepada tanah jajahan mereka dengan melatih penduduk tempatan ke arah membentuk kerajaan sendiri. Perkara ini perlu dilaksanakan mengikut anjuran PBB berdasarkan piagam Atlantik. Okey. Awak kena tahulah pada tahun lebih kurang tahun 1940-an lepas tamat Perang Dunia Kedua, okey, PBB mengeluarkan piagam Atlantik. Dalam piagam Atlantik itu dia menggesa bahawa negara-negara kuasa barat itu perlu segera memberikan kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahan mereka. Itu maksudnya dekolonisasi. Boleh faham tak maksud dekolonisasi? Maksudnya ialah mana-mana negara penjajah, mana-mana kuasa penjajah daripada kuasa barat ni perlu segera memberikan kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahan mereka. Itu maksudnya dekolonisasi. Kalau awak tengok perkataan ni betul-betul, dekolonisasi ni kan. Polisi besarkan lah. Kalau maksud kolonis, saya potong dia contoh kolonisasi ni maksudnya penjajahan tau. Boleh faham tak? Maksud kolonisasi ni maksudnya penjajahan. Tetapi yang ditanya adalah dekolonisasi. Bila maksud ni ada perkataan kat sini. Tu macam orang kata nyahkan lah, menyahkan, singkirkan, hapuskan macam tu lah. Okey. Maksudnya perlu bebaskan. Tu macam bebaskan lah, bebaskan penjajahan. Maksudnya PBB minta, PBB ni korang tahu tak apa dia PBB? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Badan Antarabangsa Dunia. Okay, so PBB menggesa bahawa negara-negara kolonial, negara-negara penjajah, negara-negara imperialis perlu segera membebaskan tanah-tanah jajahan mereka. Itu yang dimaksudkan dengan dekolonisasi. Segera memberi kebebasan kepada tanah-tanah jajahan. Tapi kalau jawapan menurut buku teks, ini. Sebuah proses ke arah membentuk kerajaan sendiri. Okey, jelas Harap korang faham maksud dekolonisasi. Sebab itulah ianya menjadi sebab kenapa British perlu menggabungkan beberapa tanah-tanah jajahannya dan segera perlu melatih penduduk-penduduk tempatan membentuk kerajaan mereka sendiri. Sebuah proses ke arah berkerajaan sendirilah. Maksudnya nanti British tak boleh perintah negara diorang lagi. Mereka mesti meminta penduduk tempatan itu memerintah negara mereka sendiri. Itulah maksudnya dekolonisasi. Okay, tujuan untuk menyesuaikan dengan rancangan dekolonisasi British. Okay. Kita memang dapat lihat selepas tahun 45 memang rancangan dekolonisasi itu semakin meluas. Selepas tahun 1945 tamat Perang Dunia Kedua, PBB minta mana-mana negara, Amerika ke, Britain ke, Spanyol ke, Portugal ke, Belanda ke, Perancis ke, kan segeralah beri kemerdekaan kepada negara tanah jajahan mereka. Okey, itulah maksudnya dekolonisasi. Okey, tahun 1951 pula. Okey, pada tahun 1951, Sir Malcolm McDonald dia nak cadangkan apa pula? Okey, dia nak cadangkan bahawa gabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura serta wilayah Borneo. Setelah diorang berbincang dengan pemimpin UMNO iaitu Dato' Onn Jaafar dan ahli MPP. Okey. Itu pandangan Sir Malcolm McDonald. Next, pandangan pegawai British yang ketiga, Sir Gerard Tambler.
Trisha? Okey, Trisha? Masih bertahan ya, Trisha? Ya. Umaira okey? Umaira baru masuk. Umaira? Anybody home? Okey cikgu, okey. Oh, terkejut saya. Ingat tak ada. Iqbal ada tak, Iqbal? Ada. Ada Oh. Cik salah Ya cikgu. Aduh. Kalahkan Iqbal tau. Kalahkan bawa. Boleh tak? Umaira, kalahkan abang awak sejarah. InsyaAllah cikgu, boleh. InsyaAllah, amin. Saya target abang awak A+ sebenarnya, tapi tak dapat rezeki A mungkin. Okey lah kan, A pun okey, cemerlang tau. Sebenarnya A pun bukannya senang, nak kena study betul-betul juga kan, ulang kaji. A+ tu rezeki siapa yang dapat usaha berlipat kali ganda Okey, seterusnya. Sejarah Templar. Okey, tahun 52 Ni zaman-zaman komunis tau. Okey, Jerat Templar datang kat Tanah Melayu masa itu. Negara kita mendapat ancaman luas daripada Parti Komunis Malaya daripada komunis So Jerat Templar dia mencadangkan supaya pembentukan Malaysia segera dilakukan untuk tujuan keselamatan. Ingatlah Jerat Templar sebab dia datang ke Tanah Melayu ketika zaman komunis. So ia berkaitan dengan keselamatan. Alright. So kalau awak orang kata study topik form 4. Okey, dalam bab 6 form 4 bab 6 awak kalau pergi balik ulang kaji bab 6 sejarah form 4, awak akan jumpa nama Jerat Templar ni Jerat Templar. Okey, apa usaha-usaha yang Jerat Templar lakukan bagi menentang ancaman komunis Seterusnya. Okey, so kalau kat bab 5 form 5 dia berkenaan dengan supaya meminta British supaya cadangan untuk membentuk Malaysia ni segera dilakukanlah untuk tujuan keselamatan. Okey, untuk Januari 1960 telah diadakan mesyuarat pegawai tinggi British di Borneo. Okey, sebuah mesyuarat pegawai tinggi British di Borneo dilakukan dan mereka akhirnya bersetuju terhadap cadangan pertahanan dan keselamatan. Okey, semuanya berkaitan tentang bagaimana nak libatkan Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak tu Borneo Sabah, Sarawak, Brunei itu semua Borneo. Mungkin dia cadangkan bentuk satu pertahanan, okey, satu pertahanan yang bekerjasama dengan Persekutuan Tanah Melayu untuk menghadapi ancaman komunis masa tu Ada yang nak masuk ke? Baru masuk Isyraq. Okey, Isyraq Aziz dah masuk Isyraq, lambatnya Isyraq, pukul 9 Isyraq. 8.45 dah. Seterusnya. Sir Geoffroy Tory. Yang ni lah Iman cakap, cikgu susah cakap nama dia. Kena latih, sebut banyak kali Geoffroy Tory. Kalau tengok kat sini kan, Jerat Templar, okey, kalau awak kata Jerat Templar nak ingat lah cikgu boleh sebut nama dia. Okey, so awak ingatlah GT ni. Kan? Jerat Templar, GT. Geoffroy Tory pun G juga. So awak kena selalu latih lah. Jerat Templar, GT. Apa yang GT ni? Basikal GT ke? Dragon Ball GT ke apa ke? Jerat Templar dan Geoffroy Tory. Okey, Geoffroy Tory dia hanya mencadangkan dia ni nak ingat Geoffroy Tory ingat Singapura je. Okey? Saya ingat macam tu je. Geoffroy Tory ingat Singapura je. Dia nak Singapura je. Okey, mencadangkan bahawa penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi. Okey, dia lebih pentingkan wang keuntungan ekonomi So, gabungkan Tanah Melayu dan Singapura sahaja yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi. Okey.
Awak nak tengok muka dia, tengok buku teks muka surat 91 yang sebelah bawah tu. Okey, itulah wajah Geoffroy Tory. Okey, pakai spek tu. Okey, dia nak menyatukan Singapura dan Tanah Melayu sahaja. Okey, untuk kepentingan ekonomi. Dan cadangan beliau ni mendapat sokongan pejabat kolonial kat London lah. Okey, pejabat kolonial ni London lah, negara dia orang. Pejabat tanah jajahan. Kadang-kadang ada setengah penulisan digunakan istilah pejabat tanah jajahan. Tapi kali ni buku teks KSSM ni diguna istilah lain pula, pejabat kolonial. Sama je maksud dia sebenarnya, pejabat kolonial dan pejabat tanah jajahan, sama maksud. Okey. So, boleh ingat tak setakat ni? Nama-nama yang mencadangkan idea-idea pembentukan Malaysia. Okey. Ada Lord Brassey, ada Sir Malcolm MacDonald, ada Sir Gerard Templer dan Sir Geoffroy Tory. Okey, idea penduduk tempatan pula. Okey. Baca dulu boleh tak? Tapi kalau idea penduduk tempatan ni, yang untuk Al-Imam ni bukan nama orang, bukan nama individu, tetapi sebuah majalah. Okey, majalah. Walaupun kalau kita tengok idea pegawai British semua nama orang kan. Tiba-tiba penduduk tempatan, idea penduduk tempatan, dia tak letak nama orang, dia letak nama majalah. Tapi awak kena ambil tahulah sebab kat buku teks memang disebut begitu daripada majalah tahun 1906 iaitu majalah Al-Imam. Majalah Al-Imam. Okay, so majalah Al-Imam ni penulisannya menggesa ke arah apa? Okay, menasihati ke arah apa? Menasihati pembaca ke arah apa? Okay, dia menggesa supaya raja-raja Melayu bersatu. Okay, menggesa raja-raja Melayu agar bersatu, menggesa pendidikan orang Melayu ditingkatkan dan menggesa agar ekonomi orang Melayu ditingkatkan. Okay, senang je majalah Al-Imam ni, tak susah. Ingat raja-raja Melayu, ingat pendidikan, ingat ekonomi. Okay. Awal tahun 1906 awak kena tahu pada awal-awal 1900 ni, ketika ini masyarakat Melayu kebanyakannya tidak bersatu padu. Itu awak kena tahu. Okey, awal-awal 1900 orang Melayu dia terikat dengan satu perasaan kenegerian. Calvinism, istilah dia Calvinism ataupun semangat kenegerian yang sangat kuat dalam diri diorang. Macam contoh, orang Melayu Johor sangat bangga dengan bangsa Johornya. Sangat kuat ketaatannya pada Sultan Johor. Macam tu lah, macam bangsa Kelantan. Dengan Kelantannya lah, aku adalah orang Melayu Kelantan, aku orang Melayu Pahang, aku orang Melayu Terengganu, aku orang Melayu Kedah. Jadi diorang ni susah nak bersatu padu. Diorang sukar nak, orang kata, bekerjasama ni. Berlainan negeri ni sangat sukar kerjasama ataupun perpaduan nak dicapai. Ketika awal 1900. Okay, so majalah Al-Imam ni antara tanggungjawab dia, dia nak pastikan orang Melayu ni bersatu padu. So sebelum orang Melayu bersatu padu, maka raja-raja Melayu perlu bersatu dahulu. Bila raja-raja Melayu semua negeri bersatu, maka rakyat akan ikut sama. Itulah ceritanya. Okay, raja-raja Melayu bersatu, raja-raja Johor bersatu, Raja Perlis bersatu, Raja Pahang bersatu, Raja Kelantan bersatu. Okay, Raja Negeri Sembilan ke apa semualah. Negeri-negeri yang beraja lah, ada 9 negeri kan. Okey, kemudian pendidikan orang Melayu, kita tahu zaman awal 1900, orang Melayu sangat ketinggalan jauh dengan bangsa lain daripada aspek pendidikan dan juga ekonomi orang Melayu. Tak payah cakap lah ekonomi orang Melayu. Ramai orang Melayu miskin, hidup dalam kemiskinan. Okey, awal 1900, orang Melayu yang kaya-kayanya berapa orang saja kan. Jumlah golongan bangsawan berapa orang saja. Okey, kemudian seterusnya.
Idea penduduk tempatan yang kedua daripada golongan-golongan nasionalis tanah Melayu. Golongan daripada nasionalis tanah Melayu. Okey, ni dah masuk 1938 yang ini awak kena kenal lah nama-nama ni. Korang pernah dengar tak nama-nama diorang ni? Isra Ada pernah yang dengar pernah, tak ada yang tak. Umairah. Isra pernah dengar tak nama tu? Tak pernah. Tak pernah jadi lepas ni awak kena pernahkan tahu. Pernahkan ambil tahu. Okay. So, nasionalis tanah Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob. Okay, Ibrahim Haji Yaakob ni siapa tahu pemimpin apa? Iman tahu tak dia pemimpin persatuan apa? Pertubuhan apa? Dia Politik macam tu gerakan apa tu penentangan British Sarawak Sarawak bukan. Dia bukan. masa zaman Jepun dia sangat sokong Jepun. Ingat tak? Ibrahim Haji Yaakob ni ketika Jepun mula-mula datang ke tanah Melayu, dialah orang yang paling kuat menyokong Jepun. Dialah yang cuba mempengaruhi orang Melayu supaya sokong Jepun dan perlu anggap Jepun tu sebagai pembela negara Asia. Dia juga merupakan pemimpin Kesatuan Melayu Muda, KMM. Ni awak boleh tulis lah kat nota awak. Salah pula. Kau pergi lain pula. Okey, kalau Dr. Burhanuddin Al-Helmi, dia merupakan pemimpin PKMM. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. PKMM, bukan PKM Kalau PKM saja salah tau. PKM tu Parti Komunis Malaya, tapi sini ada double M. Kalau double M adalah Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Kalau Ahmad Bustama, dia pemimpin dia pemimpin API. Pertubuhan API. API tu apa? Angkatan Pemuda Insaf. Okey, Angkatan Pemuda Insaf. Okey, Ishak Haji Muhammad ni geng-geng ni lah. Okey, ataupun nama gelaran dia Pak Sako. Ini Pak Sako ni gelaran dia nama pena dia sebab dia penulis novel Dia penulis novel Antara novel popular dia Putera Gunung Tahan. Okey. Okey, Harun Aminur Rashid pun antara kalangan ni lah, geng-geng ni juga. Okey, mereka ini semua mencadangkan bahawa tanah Melayu itu perlu gabung dengan Indonesia. Ya, yang ni awak kena tahu. Okey. Kalau Geoffroy Tory nak dengan Singapura saja kan? Sebab kepentingan ekonomi. Okey. Tapi untuk nasionalis tanah Melayu ini, dia nak gabungkan tanah Melayu. Dia tak ada sebut Singapura dia tak ada sebut Singapura kat sini. Dia sebut tanah Melayu saja. Tanah Melayu dengan Indonesia yang ada orang Melayu je ni. Okey. Sebab mereka ni nasionalis tanah Melayu yang banyak berketurunan Indonesia juga sebenarnya asal usulnya. Keturunan diorang ni, kebanyakan diorang lah. Okey, tapi orang-orang British orang-orang British, pegawai British semua tak sukakan mereka sebab mereka dianggap adalah golongan radikal oleh pihak British. Itu kat topik form 4 korang dah belajar sebenarnya. British menganggap mereka ni adalah nasionalis Melayu yang radikal. Yang mereka ini semua, kalau belajar topik Persekutuan Tanah Melayu 48, mereka ini adalah golongan-golongan yang menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mereka tak sokong. Okey? Sebab kenapa mereka tak sokong Persekutuan Tanah Melayu 1948? Sebab masa ada orang bincangkan nak buatkan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 48, British tak ajak dia orang. British tak ajak mereka ni semua. Okey? Dalam jawatan kuasa kerja. Nama jawatan tu Jawatan Kuasa Kerja. Okey? British hanya ajak wakil Raja-Raja Melayu dan ajak wakil-wakil UMNO saja untuk membincangkan pembentukan perjanjian PTM 48. Tapi British tak ajak dia orang ni. Sebab tu mereka ni dah puak lain. Okey, dia satu golongan yang lain lah. Mereka ni tak bukan geng-geng UMNO Mereka ni bukan geng-geng UMNO.
Sebab tu masa negara kita merdeka, mereka ni tak dapat kepimpinan. Mereka tak dapat memimpin kerajaan lah. Okey. Seterusnya, ini isi penting tadi, menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Tetapi idea ini gagal. Idea mereka ni nak gabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia gagal. Kerana Presiden Indonesia masa itu, Soekarno, telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia lebih awal, iaitu pada tahun 1945 tanpa melibatkan Tanah Melayu. Okey, sebenarnya Soekarno ni dia tak sabar-sabar nak mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia. Dia tak sempat pun nak berbincang dengan nasionalis yang ini. Kelima-lima orang ni dia tak sempat berbincang. Okey. Sebab masa tu apabila Jepun kalah saja di Indonesia, Belanda pun tak boleh nak buat apa-apa di Indonesia sebab tentangan kuat daripada penduduk-penduduk Indonesia. Okey. Maka Soekarno, Parti Nasionalis Indonesia PNI, telah mengisytiharkan bahawa Indonesia adalah sebuah negara merdeka berdaulat. Okey. Dan mereka ni sebenarnya apabila mendapati Indonesia telah merdeka lebih awal, mereka ni kata sedih lah kan. Kan cita-cita diorang yang daripada sebelum-sebelum ni diorang nak bawa Tanah Melayu dengan Indonesia membentuk sebuah negara yang besar, tak tercapai sebab Indonesia dah merdeka lebih awal. Okey. Tunku Abdul Rahman pula. Okay. Apa pandangan Tunku Abdul Rahman? Idea dia terhadap pembentukan Malaysia. Okey. Okey, beliau mencadangkan bahawa Malaysia itu adalah hasil penggabungan. Okey, idea Tunku Abdul Rahman dia nak apa ni? Gabungan daripada negeri mana? Okey, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah serta Brunei. Jangan lupa Brunei Tunku Abdul Rahman memang nak sangat Brunei ni. Nak sangat Brunei. Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei. Tapi ada sebab lah kenapa Brunei tak dapat join dengan Malaysia sebab penentangan kuat daripada AM Azhari. Itu nanti kita belajarlah topik tu. Okey, idea Tunku Abdul Rahman ini tercetus ketika beliau berucap di persidangan Agung UMNO pada tahun 1955 lagi. Malaysia tahun 63 kan. Idea Malaysia ini dah awal sangat sebelum Tanah Melayu merdeka lagi. Sebelum Persekutuan Tanah Melayu merdeka tahun 57, tahun 55 idea pembentukan Malaysia ni dah awal sebenarnya. Okey. Cuma masa tu kita tak adalah gabungkan Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak kan terus cepat kan. Okey. Dan pada tahun 1960 pula Tunku Abdul Rahman, okey ni dah merdeka lah, 60 dah merdeka. Okey, pada tahun 60 Tunku Abdul Rahman telah memberitahu kepada Lord Perth. Lord Perth ni orang British bahawa beliau berminat ingin bergabung dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei. Okey, dia sendiri pada tahun 60 dia sendiri mencadangkan bahawa saya sangat berminat sangat nak membentuk negara Malaysia ni. Gabungkan dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei. Jangan lupa Brunei Tunku Abdul Rahman nak sangat Brunei. Okey, kemudian idea seterusnya daripada pemimpin tempatan iaitu orang Sabah Datu Mustafa Datu Harun. Okey, merupakan pemimpin Sabah. Dia menyatakan berminat untuk membawa Sabah menyertai Malaysia dengan bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu selepas bertemu dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Kuala Lumpur. Okey, nak fahamkan macam mana? Okey, senang kata, Datu Mustafa Datu Harun ni daripada Sabah pergi ke Kuala Lumpur berjumpa dengan Tunku Abdul Rahman semata-mata nak mengatakan bahawa saya orang Sabah, saya pemimpin Sabah, saya sangat berminat sangat nak membawa Sabah ni bergabung dengan Tanah Melayu yang membentuk Malaysia. Boleh faham? Senang je Okey. Azan azan apa dah 9.10 Okey, sambung. Nah, ini topik penting ni, rasional ni. Okey. Sekejap saya rehatkan suara saya dulu. Bolehlah awak baca-baca dulu apa
kat nota saya tu ada berapa faktor pembentukan Malaysia ataupun kepentingan pembentukan Malaysia. Apa rasionalnya pembentukan Malaysia itu? Kenapa pembentukan Malaysia itu perlu dilakukan? Okey, ada 4 faktor sebenarnya yang disebut. Okey. Yang faktor keselamatan ni awak boleh je sebut sekali dua-dua ni. Terdapat antara faktor pembentukan Malaysia itu dilakukan ialah faktor keselamatan yang mendapat ancaman komunis kerana terdapat ancaman komunis di Singapura dan Sarawak. Awak sebut yang satu baris ni, kat sini dah ada 2 markah. Okey, dah ada 2 markah sebenarnya. Kalau kat buku teks nanti awak pening sikit. Saya memang dah susun ayat ni. Okey, kat nota saya memang saya dah susun sikit ayat. Awak ikut je lah nota saya ni. Sekejap bagi saya rehat boleh tak? Boleh. Sekejap. Okey, lama lagi Alamak. Okey, saya sambung. Okey. Seterusnya adalah topik rational idea pembentukan Malaysia. Okey, rational ni maksudnya penting lah penting. Apa pentingnya nak membentuk negara Malaysia ini? Apa pentingnya? Okey, saya memang tambah je kat sini. Okey, faktor-faktor ataupun kepentingan. Okey, kalau soalan tanya, kenapa Malaysia perlu dibentuk? Mengapakah Malaysia perlu dibentuk? Okey, apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia? Ataupun apakah faktor-faktor ataupun kepentingan pembentukan Malaysia? Apakah rasionalnya untuk membentuk negara Malaysia ini sebenarnya? Yang pertama, kenapa Malaysia perlu dibentuk? Iaitu faktor keselamatan. Itu awak kena tahu. Security ni. Okey. Faktor keselamatan kerana terdapat ancaman komunis di SS ni. SS Singapura dan Sarawak. Okey, Sabah dia tak disebut kat sini disebut Singapura dan Sarawak. Okey, kerana Tunku Abdul Rahman sangat bimbang Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Tunku Abdul Rahman sangat bimbang kalaulah Singapura itu dibiarkan tak merdeka. Awak kena tahu masa negara kita merdeka tahun 57 sampai tahun 63, awak kena tahu negeri-negeri seperti Singapura, Sarawak dan Sabah belum merdeka. Jadi langkah nak merdekakan mereka, salah satunya yang paling mudah
menyatukan negeri-negeri tersebut ke dalam Persekutuan Tanah Melayu lah, gabung dengan negara kita membentuk negara Malaysia, automatik negara mereka telah merdeka. Okay. So apabila ketika itu negara mereka masih belum kata terumak ambing lagi, tak ada pemerintah yang berdaulat, sangat dibimbangi komunis akan meluaskan lagi penyebaran mereka di negeri-negeri tersebut lah. Komunis, ajaran-ajaran komunis ni lebih tersebar luas di Singapura dan Sarawak terutamanya. Okey, sebab itulah itu menjadi alasan kenapa mereka mahukan Singapura. Okey, itu menjadi alasan kenapa mereka mahukan Singapura. Takut Singapura akan menjadi sarang komunis, akan jadi pusat kegiatan komunis. Okey, yang kedua, kemasukan Singapura dalam Malaysia membolehkan Kerajaan Persekutuan Malaysia menentang ancaman komunis di Singapura. Okey, ini menjadi alasannya lah. Kenapa Singapura perlu dibawa masuk ke dalam Malaysia, supaya untuk membolehkan kerajaan Malaysia dapat lawan komunis di Singapura. Okey, kalau Singapura tak bersama dengan kita, kita tak boleh nak tiba-tiba tentera negara kita nak masuk Singapura, tak boleh. Kira dianggap menceroboh kan, menceroboh negara orang. Tapi kalau Singapura join dengan kita, tentera kita boleh dihantar ke sana untuk menentang pengganas-pengganas komunis itu. Okey, sebab kita tahu sebelum idea pembentukan Malaysia itu nak dibuat 50-an 60-an, kita dah berdepan pengalaman menentang komunis ni dah berpuluh-puluh tahun. So Tanah Melayu ni dah ada pengalaman yang luas bagaimana nak menentang komunis. Okey, sebenarnya kita tahu British memang nak juga berhasrat supaya Singapura itu bersama dengan Tanah Melayu, supaya komunis tu dapat dihancurkan lah, dapat dimusnahkan. Okey, habis Singapura kat sini ini poin kedua ni tentang Singapura lah. Poin yang 3, 4 ni cerita Sarawak pula. Di Sarawak, okey, ada ancaman komunis tau. Tapi nama kumpulan dia apa? Ancaman komunis tu. Nama kumpulannya awak boleh je tulis huruf besar saja semua, CCO. Ni. Clandestine Communist Organisation. Okey? Okey, itu nama kumpulan dia lah, CCO, kumpulan komunis kat Sarawak, nama dia kumpulannya CCO. Okey, tak susah lah. Okey, kemasukan negeri Sarawak dalam Malaysia membolehkan ancaman komunis di Sarawak ataupun CCO dapat dihapuskan. Okey, simple saja keterangan di sini. Poin dia kat sini, untuk poin yang kat sini semuanya adalah ceritanya tentang faktor keselamatan dan kerana ada ancaman komunis di Singapura dan Sarawak. Okey. Poin kedua, kenapa idea pembentukan Malaysia itu perlu dibentuk? Apa rasionalnya pembentukan Malaysia ini? Okey. Kenapa Malaysia perlu dibentuk? Kedua adalah untuk mempercepatkan kemerdekaan negeri-negeri tersebutlah. Macam wilayah-wilayah Borneo, Sabah Sarawak ni belum merdeka kan. Jadi kita perlu masukkan wilayah Borneo itu ke dalam Malaysia supaya mereka merdeka lah. Okey, pembentukan Malaysia dapat mempercepatkan kemerdekaan bagi wilayah di Borneo, terutamanya di Sarawak dan Sabah. Namun begitu, British perlu dapatkan sokongan penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, tambahan pula bagi British, pembentukan Malaysia merupakan satu rancangan dekolonisasi. Okay, ingat lagi tak maksud dekolonisasi? Apa maksud dekolonisasi? Elisha tak masuk Elisha? Iman, apa maksud dekolonisasi? Proses untuk buat kerajaan baru. Proses tu buat kerajaan baru? Bolehlah, lebih kurang lah macam tu sebuah proses membentuk kerajaan sendiri, okey? Tu maksud dekolonisasi sini. Proses ke arah berkerajaan sendiri Tengok muka surat 91.
Mana ni? Apa sama? Okey, yang ketiga, apa rasionalnya pembentukan Malaysia? Iaitu pembangunan wilayah. Memang logik lah kita nak sebut pembangunan wilayah. Kenapa logik? Okey, kalau kita dapat masukkan Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei, bila gabung membentuk kerajaan yang besar, dia sendiri automatik kita dapat bangunkan wilayah tersebut juga. Dapat membangunkan wilayah-wilayah tersebut. Okey, pembentukan Malaysia terdiri pada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah serta Brunei bertujuan untuk membentuk wilayah mereka yang membentuk wilayah mereka yang bersatu, gabung maksud gabung ni, dan membangunkan wilayah tersebut. Selain itu dapat mempercepatkan pelbagai bidang pembangunan di wilayah tersebut. Selain dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Biasalah kalau ada sebut pembangunan wilayah, automatiknya dapat tingkatkan taraf hidup penduduk. Okey, automatiknya bila kita sebut pembangunan wilayah kat satu-satu tempat, ianya dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, yang meliputi aspek apa? Infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Okey? Dan poin terakhir, kenapa rasionalnya pembentukan Malaysia ini? Apa rasionalnya? Apa kepentingannya? Apakah faktor-faktornya untuk membentuk Malaysia ini? Iaitu keseimbangan komposisi penduduk. Mungkin ada yang tak faham kan bila baca poin ni kan? Apa kaitan keseimbangan komposisi penduduk? Bila awak baca huraian nanti awak faham lah. Okey, iaitu kemasukan Singapura dalam Persekutuan Malaysia akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan komposisi penduduk antara Melayu dan Cina. Boleh faham tak? Ayat yang pertama ni. Ada yang nak respon tak? Apa maksud jika Singapura masuk dengan kita saja akan menyebabkan tidak seimbang komposisi penduduk antara Melayu dan Cina? Saya faham. Maksudnya kalau Singapura masuk campuran Melayu, Tengku Abdul Rahman percaya yang nanti orang Cina akan melebihi daripada penduduk orang Melayu. So peribumi jadi sikit, orang Cina yang banyak. Macam tu lah. Okey, tahniah Humaira. Okey, jawapan yang sangat bernas. Itulah maksudnya tak seimbang. Orang Melayu bimbang mereka tidak lagi menguasai politik. Jikalau jumlah orang Cina akan lebih ramai berbanding orang Melayu ataupun orang peribumi. Sekiranya Persekutuan Tanah Melayu hanya bergabung dengan Singapura. Sebab itulah Tunku Abdul Rahman nakkan Sarawak, Brunei, Sabah. Sebab mereka tu semua adalah kaum peribumi. Kaum peribumi. Jadi apabila kemasukan Sabah, Sarawak dan Brunei ke dalam Malaysia, ianya akan menyebabkan keseimbangan komposisi penduduk antara Melayu dengan Cina. Okey. Kalau Singapura masuk dengan tanah Melayu je jadi sebuah negara Malaysia, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan ataupun tidak seimbangnya komposisi penduduk antara Melayu dan Cina. Okey, tahniah kepada Umaira. Okey, seterusnya. Hal tersebut begitu membimbangkan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan pemimpin UMNO yang lain. Okey, kemasukan Singapura ni saja membimbangkan Tunku Abdul Rahman dan pemimpin agung UMNO. Pemimpin UMNO. Okey, pemimpin UMNO kita tahulah UMNO ni semua orang Melayu. Okey, dan akhirnya mereka cadangkan Sarawak, Sabah, Brunei. Okey, supaya dapat seimbangkan komposisi penduduk antara orang Melayu dan Cina. Okey, so ada 4 poin utama lah. Senang kata ada 5 lah sebut je lah 5 maksudnya keselamatan ni awak sebut je sekali komunis 1, 2, 3, 4, 5. Okey, huraiannya awak hafal sikit-sikit dah dapat lah 8 markah ni. Kalau keluar esei ni Iman ni kacang goreng lah dapat full mark. Iman, Risha, InsyaAllah. semualah siapa yang ada kat sini. Isyraq mana dah tak ada dah keluar lah. Isyraq ada. Isyraq pun boleh lulus lah lepas ni insyaAllah. Isyraq boleh lulus Isyraq. Lain tak kuat kot. Boleh lulus tak? Periksa lepas ni. Waduh, tak boleh respon lah. Solat ke?
Okey, seterusnya sambung. Dia pemalu Isyrat ni pemalu orangnya. Kalau dalam kelas memang tak nak bercakap. Saya pun pemalu. Um, macam mana saya nak percaya kata-kata itu? Jahat cikgu. Iman peramah lah, awak peramah. Tapi masa 3 tempat awak diam tau. Saya tengok diam je. Macam misteri betul kat belakang. Kata 5 barulah. Oh, ini Iman. Okay. Dah kenal dah. Kalau Umairah saya daripada tingkatan 4, tingkatan 3 saya je. Tingkatan 3 dia tak banyak cakap. Umairah ni saya kenal. Lepas tu tingkatan 4 yang dia sejak join tuition tu dah campur Atika apa semua. Barulah nak bercakap-cakap sikit. Umairah. Okay. Habis ni dia. Okey, soalan seterusnya. Korang nak saya bagi jawapan ke korang cari sendiri? Korang nak cuba ke jawab? Mengapakah pegawai British mahukan penggabungan tanah jajah mereka di Asia Tenggara? Nak try jawab ke? Boleh? Nak ekonomi. Okey, ekonomi. Lagi? Faktor ekonomi lagi? Apa lagi faktor lain? Tu untuk tujuan rancangan dekolonisasi. Betul? Rancangan dekolonisasi betul? Lagi? Untuk membentuk tanah jajahan yang besar. Ya, betul. Bijaknya awak. Wow, hebat Iman. Ke semalam awak ada join kelas saya? Tak ada Tak ada. Serius tak ada. Oh, tak ada. Oh, okey. Lagi? Ada lain? Yang lain? Tresha ke? Umairah? Blank cikgu. Blank. Aduh, okey tak apalah saya bagi jawapan. Saya ada jawapan ni, saya dah buat. Saya bagi jawab. Tengok awak. Ikutlah mana ni? Dalam perjalanan itu menuju destinasi. Contoh jawapan saya ni. Okey. Kalau awak nak buat ayat lengkap boleh, nak guna poin-poin pun boleh lah kalau kat dalam nota tu. Tapi dalam peperiksaan jangan buat jawapan dalam bentuk poin risau dibimbangkan akan jadi separuh markah. So kena tahulah nak buat ayat esei. Perlu ke saya ajar lagi? Dah tahu kan awak dah tingkatan 5 kan? Tapi ada satu murid tingkatan 5 dia minta saya ajar teknik. Murid 5 UM, murid India. Nanti saya ingat nak buatlah satu kelas untuk teknik menjawab je. Saya tak ajar syllabus lah. Saya ajar teknik menjawab je lah untuk murid 5 UM. Tapi tak tahu lagi bila nak buat. Okay, ini jawapannya awak tolong salin. Jawapan Iman ada kat sini. Satu tanah jajah besar. Okay. Dekolonisasi. Ada 4, 5, 6, 7, 8. Okay, saya memang suka bagi 8 je. Kalau minta sampai 8 markah, so korang dah ada jawapan lah. So cikgu saya tak dapat point ke? Dapat, awak dapat. Allah, saya lupa. Nak tambah poin lah. Tadi korang jawab-jawab tadi kan? Saya sebab murid semalam kan, siapa jawab je saya letak poin. Siapa jawab saya letak poin. Lupa. Nasib baik awak ingatkan saya. Itulah kecil. Saya tak ingat lah dengan korang sebab korang sikit kan.
Sebab korang kelompok yang kecil. Kalau kelompok ramai-ramai ni saya suka tanya-tanya je. Siapa jawab saya bagi skor. Sekejap mana skor saya ni? Kata 5. Mengapa aku sering di sini melihat cinta ini? Alamak, berapa Iman Dah berapa kali awak dah jawab tadi? Saya bagi 3 lah. Iman 3. Tadi siapa? Oh, Umairah pun ada kan bagi pandangan dia. Umairah saya pandangan awak tu Jawapan dia 5. berapa? Umairah saya bagi 2 lah. Farhana pula. Iman. Awak berapa kali tadi bagi jawapan kat saya? Daripada awal-awal tadi. Saya kira 5. 5 Betul 6 cikgu. Betul. Okey, 5 lah. Okey, 5. Potong. Potong terus yang lain tau. Afiq pun 1 je. Yes, potong. Mesti Afiq tak puas hati ni. Cikgu asal Iman 5 ni? Bila masa 5 dia ni? Trisha ada tak tadi bagi respon? Trisha ada tak? Saya pun lupa lah. Ada ke saya soal dia tadi? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada Tak ada. Oh, jujur Trisha ni bagus sangat. Kenapa awak tak jahat sikit? Ada cikgu. Saya 2 cikgu. Cikgu tak baik. Kalau Sabrina ada, Sabrina dia suka kelentong sikit. Trisha dia lain dengan Sabrina. Kalau Sabrina, cikgu saya boleh dapat, cikgu saya sudah saya. Trisha dia jujur je. Hai. Susah nak jumpa orang macam Trisha ni zaman sekarang ni. Okay. Tapi kalau jujur sangat nanti menyakitkan hati pula. Tahu lah. Jujur sangat pun menyakitkan hati. Habis nak kena jadi macam mana Umairah? Itulah tak adalah. Saya cakap pun jujur pasal diorang cakap judgemental lah, apalah bagai. Oh. Okey. Saya masih lagi nak memahami awak ni Umairah. Saya masih lagi nak memahami. Tak apa, Umairah abaikan je. Diorang mungkin nak bermesra-mesra dengan awak je tu, nak bergurau-gurau. Cikgu ni. Betul lah. Kan, diorang saja diorang nak pancing awak. Kalau awak macam buat reaksi muka cebik kan. Reaksi macam tak suka, diorang lagi suka sebenarnya. Diorang tengok reaksi awak. Cuba awak buat reaksi tak buat nak tahu kan. Diorang akan sakit hati pula. Kalau awak buat reaksi sedih, diorang akan lagi suka. Wah, dia respon kan. Okey, seterusnya sambung. Tak nak buang masa. Korang dah tulis jawapan tu? Dah siap dah? Dah. Cepatnya korang. Saya rasa macam cepat lah ajar korang ni. Sebab murid semalam ikutkan topik yang tadi tu dah habis dah. 2 jam. Korang dah 1 jam setengah, saya dah habis. Bab 5. Isyraq dah salin Isyraq? Dah salin? Dia pemalu. Isyraq jangan malu Isyraq. Kita je Isyraq. Tak ada siapa-siapa pun. Sekejap kelas.